Bulletin Utama 16 September bersama saya Razali Kamarudin dan rakan penyampai. Saya Najah Nabi Hazukifli. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Sarawak mengharapkan Kerajaan Persekutuan bersikap lebih tegas terhadap Indonesia berhubung masalah jerebu yang semakin menyelubungi banyak kawasan di negeri ini. Sebanyak 1,087 titik panas dikesan di Kalimantan dan 306 di Sumatera yang dipercayai berpunca dari pembakaran hutan secara terbuka dan tidak terkawal di negara itu. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Putrajaya perlu berbincang dengan Jakarta bagaimana hendak mengatasi masalah ini. Apa yang diharapkan adalah Kuala Lumpur dapat membantu Sarawak untuk berbincang dengan Indonesia supaya keadaan pulih dari jerebu. Dato' Ahmad Douglas berkata perkara ini memerlukan perbincangan peringkat Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak berikutan Kerajaan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk bertindak. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas berkata, keputusan penutupan sekolah yang terlibat dengan keadaan jerebu terletak kepada pengarah kesihatan. Bagaimanapun, mengikut standard prosedur operasi SOP, sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200 dalam masa 24 jam, maka guru besar boleh membuat keputusan untuk menutup sekolah terbabit. Kadar baru tarif air bagi semua negeri mungkin diumumkan hujung tahun ini. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar berkata, perkara itu akan dibawa kepada jemaah menteri terlebih dahulu untuk dibincangkan. Ujurnya, setelah jemaah menteri bersetuju dengan kadar baru ini, kenaikan akan diumumkan bagi setiap negeri berkemungkinan pada hujung tahun ini. Mengenai peratusan kenaikan tarif air itu, Dr. Xavier berkata, pihaknya akan memastikan kenaikan itu tidak akan membebankan rakyat. Namun pada masa yang sama, rakyat juga perlu faham industri air sudah lama tidak ada perubahan dan ia memerlukan modal operasi yang besar. Kementerian Kesihatan tidak akan bertindak drastik menyaman perokok, sebaliknya mengutamakan pendidikan berterusan bagi menyedarkan mereka termasuk orang awam supaya tidak merokok di restoran dan premis makanan. Timbalan Menterinya Dr. Lee Boon Chye berkata, sehingga 1 Januari 2020, Kementerian cuma akan mempertingkatkan usaha untuk mendidik perokok supaya tidak merokok di premis terbabit. Kementerian menyediakan kemudahan di 731 klinik kesihatan seluruh negara dengan bayaran hanya RM1 bagi membantu perokok berhenti atau mengurangkan tabiat merokok mereka. Menurutnya, larangan merokok di kedai makan yang dilaksanakan sebelum ini adalah lebih kepada pendidikan berbanding denda atau saman. Walaupun masih ada ketidakpatuhan khususnya di luar bandar, namun usaha dari segi pendidikan tetap akan diteruskan. Bermula 1 Januari tahun depan, Kementerian Kesihatan akan terus menguatkuasakan larangan dan mengeluarkan saman sekiranya masih ada perokok tidak mematuhi peraturan ini. Kita terus ke perkembangan ekonomi dan perniagaan. Menerusi segmen Detik Niaga bersama Nur Shalinata Salim. Terima kasih Razali dan Najah. Terus ke laporan Detik Niaga. Industri perbankan Islam Malaysia tidak lesu, sebaliknya semakin cergas dan matang serta diunjur terus meningkat. Ini terbukti berdasarkan statistik yang menunjukkan kewangan Islam kini menyumbang 34.1% daripada jumlah pembiayaan. Manakala aset kewangan Islam sebanyak 31.4% berbanding hanya 14% pada 2008. Menurut Governor Bank Negara BNM Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus, perbankan Islam tidak merosot, sebaliknya semakin berkembang dan industri ini mendorong pertumbuhannya sendiri. Industri perbankan Islam berupaya menembusi pasaran baharu sekaligus meningkatkan penguasaan pasaran untuk terus mencatatkan pertumbuhan yang sihat. Strategi menggabungkan kewangan sosial dalam penawaran turut menjadi salah satu faktor perkembangannya. RAM Rating Services dalam edisi terbarunya Islamic Banking Insight menyebut sektor perbankan Islam dijangkakan berkembang antara 10 dan 11% tahun ini, hampir sama dengan kadar pertumbuhan yang dicapai pada 2018.
Malaysia diunjurkan berkembang secara mapan bagi separuh kedua 2019 susulan pertumbuhan ekspor lebih baik berbanding jangkaan pada Julai serta peningkatan 97.2% bagi pelaburan asing yang diluluskan pada separuh pertama tahun ini. Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam satu kenyataan berkata, ekspor Malaysia pada Julai 2019 meningkat 1.7% kepada 88 bilion ringgit berbanding 86.5 bilion ringgit setahun yang lalu. Meskipun suasana antarabangsa kekal mencabar akibat ketegangan perdagangan yang meruncing dan kelembapan pertumbuhan ekonomi global. Menurutnya lagi, ekonomi Malaysia dijangka berkembang secara mampan dalam suku ketiga 2019 setelah keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang pesat pada kadar 4.9% pada suku kedua. Imbangan dagangan yang sihat ini akan mengekalkan akaun semasa negara dalam keadaan lebihan untuk tahun ini dan melindungi ekonomi domestik daripada ketidaktentuan yang meningkat akibat faktor global berikutan perang dagangan antara China dan Amerika Syarikat yang berlarutan. Beliau berkata, ekspor Malaysia ke China dan Amerika Syarikat pada Julai 2019 masing-masing meningkat 3.8% dan 7.9% berbanding setahun lalu susulan lencongan dagangan. Bank Negara Malaysia BNM dalam laporannya baru-baru ini menyatakan Malaysia telah memperoleh pasaran import China dan Amerika Syarikat yang lebih besar untuk barangan tertentu. Syarikat-syarikat tempatan terutamanya yang mengeluarkan produk berasaskan sawit digalakkan meletakkan logo Sayangi Sawitku pada produk mereka dalam usaha mempromosikan komoditi itu ke pasaran tempatan dan antarabangsa. Menteri Industri Utama Teresa Kok berkata syarikat seperti FGV sudah pun meletakkan logo itu pada semua produk mereka. Beliau membidas tindakan sesetengah syarikat tempatan yang turut terikut-ikut dengan kempen negara-negara Eropah dengan meletakkan label bebas minyak sawit pada produk-produk mereka apabila memasuki pasaran sana. Menurut Teresa Kok, label bebas minyak sawit wujud dalam pasaran Eropah sebagai salah satu taktik pemasaran berikutan sentimen anti minyak sawit yang agak kuat di sana sekaligus membantu melariskan produk mereka. Kerajaan menerusi kementerian dan pelbagai agensi lain telah berusaha keras untuk memperbaiki persepsi negatif terutamanya dari negara-negara Eropah yang sering mengaitkan pengeluaran kelapa sawit di Malaysia sebagai merosakkan alam sekitar sehingga menjejaskan populasi orang utan. Pihaknya turut memandang serius aduan mengenai produk-produk luar yang menggunakan label bebas minyak sawit di pasaran Malaysia. Mengenai pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO pula, sehingga 31 Julai lalu, seluas 2.75 juta hektar atau 47% daripada 5.85 juta hektar tanaman sawit di Malaysia telah mendapat pensijilan tersebut. Dalam tempoh yang sama, sejumlah 128 daripada 162 kelompok minyak sawit mampan SPOC di seluruh negara telah mendapat pensijilan MSPO. Melibatkan penyertaan 14,400 pekebun kecil persendirian dengan keluasan kebun 56,400 hektar. Sekian laporan Detik Niaga, laporan berita antarabangsa bersama Reza Bahtiar. Silakan. Terima kasih Sally untuk laporan Detik Niaga itu tadi. Baik, kita mulakan laporan berita antarabangsa dengan paparan ini. Tinjauan perniagaan mendapati sebahagian aktiviti kilang global merosot akibat daripada perang perdagangan antara China dan Amerika Syarikat. Ianya sekaligus menguatkan lagi kes bagi penggubal dasar untuk memperkenalkan rangsangan baharu untuk menahan risiko kemelesetan. Dalam perkembangan baharu persengketaan perdagangan itu, Amerika Syarikat mula mengenakan tarif 15% ke atas pelbagai barangan China. Ekoran daripada tarif yang dikenakan Amerika Syarikat, China bertindak balas dengan mengenakan duti ke atas minyak mentah Amerika Syarikat. Selain itu, perang berkenaan meningkatkan lagi kebimbangan berhubung kelembapan ekonomi global. Kaji selidik serupa dari Amerika Syarikat yang akan dikeluarkan sedikit masa lagi dijangka menunjukkan pertumbuhan sektor pembuatan yang perlahan dalam ekonomi terbesar di dunia itu. Namun, situasi agak berbeza di China apabila aktiviti perkilangan berkembang dengan peningkatan pengeluaran, biarpun pesanan kekal lemah dan keyakinan perniagaan merosot. Angka korban taufan Dorian di Bahamas kini mencecah 43 orang dijangka terus meningkat. Rangkaian berita Amerika Syarikat CNN dan akhbar Bahamas The Tribune menyebut Menteri Kesihatan Dwayne Sands mengesahkan angka terbaru itu. Terdahulu 30 dilaporkan terkorban manakala ratusan lagi masih hilang. Jumlah 43 korban adalah angka rasmi terkini bencana ini selain ramai yang masih hilang dan jumlah korban dijangka akan terus meningkat.
Dalam pada itu, Perdana Menteri Hubert Minnis berkata lebih ramai anggota pasukan polis dan pertahanan akan ditempatkan bagi mengawal keadaan. Berikutan banyak berlaku kejadian rompakan dan memberi amaran mereka yang melakukan kesalahan itu akan didakwa. Mahkamah di Ukraine membebaskan seorang suspek yang disyaki terlibat dalam insiden penembakan jatuh penerbangan Malaysia Airlines MH17 sebelum perbicaraan bermula. Hakim Mahkamah Rayuan Kiev Yuri Sliva memutuskan untuk membebaskan suspek Vladimir Semah dengan amaran agar tidak cuba melarikan diri untuk disoal siasat. Keputusan itu dibuat di tengah spekulasi bahawa suspek mungkin digunakan dalam pertukaran banduan dengan Rusia. Ukraine menahan Semah kerana dipercayai dalang utama dalam penembakan MH17 yang merupakan bekas komander kumpulan pemisah di utara Ukraine. Walaupun perlibatannya dalam MH17 tidak pernah disahkan oleh Ukraine, 40 ahli Parlimen Eropah meminta Presiden Volodymyr Zelensky untuk memastikan beliau boleh disoal siasat oleh pasukan penyiasatan bersama JIT yang diketuai Belanda. Pesawat Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh pada Julai 2014, membunuh kesemua 298 penumpang dan anak kapal, kebanyakannya warga Belanda. Baik, itu sahaja paparan berita luar negara buat waktu ini. Kita ke segmen sukan bersama Raisa Khawla Hasbullah. Silakan. Baik, terima kasih Reza. Kita terus ke laporan sukan. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, mahu skuad Harimau Malaya memanfaatkan peluang terhidang untuk layak ke Piala Asia 2023 secara merit dengan menempatkan diri dalam kelompok 12 terbaik daripada 40 pasukan pada kempen kelayakan kali ini. Dalam undian kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 lalu, pasukan kebangsaan bimbingan Tan Chen Ho dianggap berpeluang baik layak selepas berada dalam kumpulan G bersama Thailand, Vietnam dan Indonesia serta Emirat Arab Bersatu UAE. Kemenangan skuad Harimau Malaya kendalian Tan Chen Ho 3-2 ke atas Indonesia dalam pusingan 2 kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September lalu nyata membuktikan pasukan negara mampu ke tahap yang lebih tinggi. Datuk Hamidin dalam pada itu turut mengucapkan terima kasih kepada semua ahli gabungan FAM dan kelab kerana memberi kerjasama dalam membantu Chen Ho membentuk pasukan yang mantap dan terbaik bagi menghadapi kempen pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023. Ahli gabungan FAM serta pasukan kelab diharap dapat terus memberikan kerjasama dan sokongan setiap kali khidmat pemain mereka ini diperlukan oleh pasukan kebangsaan Harimau Malaya. Katanya banyak lagi tugas yang perlu dilakukan secara bersama oleh semua pihak dan usaha ini tidak boleh berhenti jika mahu melihat bola sepak Malaysia terus maju dan meningkat. Seramai 682 atlet daripada semua kategori sudah didaftarkan untuk berentak pada Tamasya Sukan C Filipina. Daripada jumlah itu, separuh daripadanya adalah kategori A yang membabitkan 339 atlet termasuk 192 lelaki. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM, Datuk Seri Muhammad Norzal Zakaria berkata, jumlah itu melebihi separuh daripada angka ditetapkan untuk memastikan kontijen sukan C kali ini adalah yang terbesar di luar Kuala Lumpur. Tambahnya, ia membabitkan 58% atlet lelaki dan 42% atlet wanita. Keputusan untuk meletakkan acara seperti bola sepak wanita berada dalam kategori A atau kategori B hanya akan ditentukan selepas melihat prestasi mereka di kejuaraan AFF nanti. Setakat ini, penyertaan terbesar Malaysia di Sukan C adalah pada edisi Korat, Thailand 12 tahun lalu yang menyaksikan kontijen negara muncul naik juara keseluruhan dengan memungut 68 pingat emas, 52 perak dan 96 gangsa di belakang tuan rumah. Tamasya 2 tahunan edisi ke-30 kali ini dijadualkan berlangsung dari 30 November hingga 11 Disember 2019 dan antara lokasi pertandingan adalah di Manila, Clark dan Subic serta beberapa kluster kecil venue lain. Ketua Jurulatih Skuad Hoki Negara, Rielno Oldmans, akan menunggu keputusan undian kelayakan Sukan Olimpik Tokyo 2020 sebelum merangka strategi untuk pasukannya. Walaupun mempunyai beberapa idea bagi persediaan pasukannya selepas siri ujian 4 perlawanan menentang Korea Selatan dari 19 hingga 29 September, jurulatih dari Belanda itu berkata keputusan undian kelayakan yang diketahui pada Isnin ini akan menentukan laluan Malaysian Tigers ke Olimpik. Kata akhir skuad negara beraksi di pentas Olimpik pada Tamasya Sydney 2000. Malaysia bakal berdepan sama ada Jerman, Great Britain, Sepanyol, New Zealand atau Kanada.
Apa yang membimbangkan Rowland adalah keadaan cuaca. Memandangkan kedua perlawanan akan dijalankan di tempat lawan, dijadualkan pada 25 hingga 27 Oktober dan 1 hingga 3 November. Tambahnya lagi, menentang mana-mana pasukan berkenaan adalah sukar kerana harus bermain dua perlawanan di tempat lawan sebagai pasukan bukan pilihan dan bermain di tempat yang asing. Ada beberapa perkara yang perlu pihaknya pertimbangkan bagi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Berita Sukan Olimpik itu mengakhiri paparan sukan malam ini. Kembali bersama Razali dan Najah untuk paparan berita seterusnya. Terima kasih Raisa untuk laporan sukan itu tadi. Baik, dikurniakan jiwa seni, insan ini cenderung kepada dunia lukisan, barang-barang antik serta artifak Islam sehingga membuka galeri di kediamannya sendiri. Galeri yang dinamakan Galeri Faiz menempatkan koleksi peribadi untuk perkongsian umum. Galeri Faiz dimiliki Faisal Muhammad Hashim, 59 tahun. Antara koleksi beliau termasuk buku terkecil di dunia, antara Al-Quran yang terbesar, pedang yang tertera kalimah ayat Al-Quran, buku kaedah perubatan Ibnu Sina dan artifak zaman kegemilangan Islam. Menurut Faisal, koleksi hasil perantauan di seluruh dunia itu mempunyai ceritanya tersendiri. Antara koleksi paling bermakna buat beliau ialah Al-Quran tulisan tangan yang berasal dari Turki. Koleksi unik beliau yang lain termasuk buku paling kecil dan Al-Quran kecil dan kebanyakannya dibeli di pameran buku antarabangsa. Katanya, setiap tahun negara yang terlibat akan mempamerkan koleksi paling unik. Selain itu, artifak dan buku anatomi tubuh badan manusia yang ditulis pada zaman sebelum terciptanya, teknologi ini amat mengagumkan. Faisal Muhammad Hashim merupakan ahli seumur hidup Persatuan Nasionalis Malaysia PENA serta dianugerahkan gelaran Tokoh Pembukuan Islam oleh Yayasan Pembangunan Buku Negara dan GAPENA pada 15 Disember 2016. Sekian paparan malam ini. Sesi penyampaian hadiah untuk 10 pembaca terbaik bagi hashtag Baca Berita Challenge yang berlangsung siang tadi menutup tirai buletin utama malam ini. Selain menerima seunit telefon pintar Realme 3 Pro, kesemua mereka juga diberikan peluang membaca berita secara profesional di Seri Pentas. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.